rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allumat ta'lim wa tadzakur wa tadzakir wa tanfa' intifa' wa ifadul istighfar wa his wa tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dinil khair bi ibtigha'i wajhillah wa marti wa qurbihi wa sawabi insyaallah la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah pada sekalian, pada hari ini kita akan bersama dengan kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan, apa nama kumpulan tak? Gagak hitam. Gagak suci, Ustaz. Ya. Jadi kita teruskan pembentangan pemikiran, isu-isu pemikiran dalam Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengarlah, setakat ni dengar, nampak gayanya. Okay, maaf Ustaz, kena bawa anak murid. Saya nangis. Okey. Tak, kena... Macam mana boleh ada sekolah tu? Sekolah kan tutup. Dah buka dah untuk Selangor. Sekolah apa tu? Tadika? Tadika, Oh, sabarlah nak. Bedal lah, boleh lah. Jalan je. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya kami akan membentangkan tentang isu-isu pemikiran dalam umat Islam. Okey, saya akan bentangkan tentang pemikiran sekularisme. Okey, pemikiran sekularisme. Okey, yang Afiq, jap. Okey, kat sini semua orang boleh tengok lah, kat sini adalah simbol sekularisme. Okey, dia bentuk bulat. Macam ni. Dia ada titik tengah sini. Alright, next. Next, okay, untuk definisi sekularisme. Sekularisme ni dia berasal daripada bahasa Latin, iaitu dikenali sebagai seculum. Untuk bahasa Inggeris, dia dikenali sebagai secular. Manakala dalam bahasa Arab, dia ilmania. Alright. Menurut Kamus Al-Muhit, sekular adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan keduniaan, bukan kerohanian, iaitu bukan keagamaan. Maksudnya dia bukan termasuk dalam agama lah. Dia merupakan dia hanya tentang keduniaan semata-mata. Okey, seterusnya menurut Kamus Al-Muhit, sekular ni merupakan satu kepercayaan bahawa agama dan pengurusan gereja tidak boleh melakukan campur tangan di dalam negara. Maksudnya agama pengurusan negara. Okey. Rumusan untuk definisi ni boleh didapati sekularisme ni adalah satu fahaman yang bersifat kebendaan dan keduniaan sekaligus menafikan dan menolak peranan agama dalam kehidupan manusia. Okey, next. Okey, dekat sini adalah ciri-ciri sekularisme. Yang pertama, anti agama dan tradisi. Yang kedua, akhlak golongan sekularisme ni tidak tetap. Dia golongan ni akhlak dia tidak tetap lah, dia pragmatik. Yang ketiga, kebendaan. Sangat materialisme menjadi kayu ukur utama dalam menentukan sesuatu perkara. Yang keempat, pendidikan, ekonomi, pengurusan, keuangan, pentadbiran, perubatan dan lain-lain dipisahkan dari agama. Kalau macam Islam, kalau macam agama Islam, kita semua benda ni kita ikut agama, tapi kalau sekularisme ni dia lari daripada agama. Okey, seterusnya. Okey, kat sini adalah kemunculan fahaman sekularisme. Saya yang ni. Saya tunjukkan. Sekejap ya. Okey, kemunculan fahaman sekularisme. Ia muncul di Eropah setelah zaman revolusi Eropah
abad yang ke-15 dari sekaman pihak gereja dalam masyarakat di Eropah. Maksudnya gereja ni dia memberi tekanan pada sudut politik. Dan lahirnya golongan sekularisme dan fahaman ini mendapat sambutan yang sangat baik dekat Eropah. Lepas tu sekularisme ni dikembangkan dengan meningkatnya pada jajahan Eropah abad ke-16 dan ke-17. Sekularisme ini berimbas bukan sahaja pada politik tapi pada pendidikan, ekonomi dan yang lain. Okey, seterusnya. Sejarah kemunculan fahaman sekularisme. Sekularisme merupakan fahaman falsafah yang memisahkan pemikiran dan kegiatan hidup beragama dalam hidup bermasyarakat dan negara. Ini macam yang definisi tadi lah yang saya cakap minggu tu. Okey. Ianya sejarah ni muncul pada zaman di London. Okey, lepas tu Turki merupakan negara Islam yang terawal yang mengamalkan fahaman sekularisme ni. Fahaman ini menelusuri negara-negara Islam yang lain seperti Mesir, Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Okey, seterusnya. Okey, kat sini ada pandangan tokoh Islam. Okey, Syekh Nasir Al-Assad berkata, aliran sekularisme ini hendaklah membaiki hidup insan dengan cara material saja. Maksudnya, dia hanya tertumpu pada material sahaja. Yang kedua, sekularisme ni bebas dari ajaran wahyu dan kenabian. Maksudnya dia memang tak ikut ajaran Islam lah. Seterusnya, sumber utama adalah akal. Yang keempat, pemikiran dan pengalaman seperti ilmu, matematik, fizik, kimia dan lain-lain. Okay, next. Okey. Yang lain boleh tengok, ni pandangan tokoh sekular. Okey, iaitu Habib Bourguiba, Presiden Tunisia tahun 1957 hingga tahun 1987. Okey. Habib Bourguiba ni dia menganggap bahawa Al-Quran ni dia banyak kekeliruan. Lepas tu, dia juga mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW dianggapnya sebagai manusia yang membawa syurga ke dunia. Seterusnya, dia juga mengatakan bahawa kita ni, umat manusia ni, umat Islam ni selalu mendewa-dewakan Nabi Muhammad dengan berulang-ulang menyebut Rasulullah dengan sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya, bahasa Arab digantikan dengan bahasa Perancis sebagai bahasa rasmi. Ini dekat masa dia menjadi presiden lah, masa di bawah naungan Habib Bourguiba ni. Lepas tu, mahkamah syariah digantikan dengan mahkamah sivil. Seterusnya, sekolah dan madrasah yang mengajar Al-Quran semua ditutup. Okey, cara-cara penyebaran sekularisme. Okey, yang pertama, menghantar pelajar-pelajar bukan Islam ke negara bukan Islam untuk belajar. Menghantar pelajar-pelajar Islam ke negara bukan Islam untuk belajar. Seterusnya, menambah institusi pengajian bukan Islam di negara Islam. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni pun banyak institusi pengajian daripada luar negara dekat Malaysia ni. Seterusnya, pencampuran lelaki dan perempuan ketika pengajian. Maksudnya macam aktiviti sosial tu dia tak kisah. Dia bebas. Alright. Next. Kesan fahaman sekularisme terhadap aspek ekonomi, aspek agama, sosial, politik dan ekonomi. Okey. Kesan fahaman sekularisme ni dari aspek agama, yang pertama dapat melemahkan keimanan serta menggoyahkan akidah dan keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT. Manakala kesan fahaman sekularisme terhadap sosial, ianya meruntuhkan akhlak serta
penagihan dadah, lesbian, homoseksual dan lain-lain. Keperluan alat ni maksudnya macam tu lah, orang ambil dadah, lepas tu homoseksual. Macam sekarang kan macam-macam yang berlaku kan pasal aktiviti sosial dekat luar. So itu adalah antara kesan hormat sekularisme ni. Okey, yang ketiga ekonomi. Bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata. Yang terakhir, kesan hormat sekularisme terhadap politik. Aspek politik mengikut kefahaman barat seperti kapitalisme, sosialistik dan nasionalisme. Matlamat ini untuk mendapat pengaruh, pangkat dan kuasa bukan sebagai mengikut amalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tidak daripada aspek politik ini dia hanya untuk semata-mata untuk pangkat dan kuasa je. Bukan dia ambil untuk memikul tanggungjawab yang diamankan oleh Allah. Okey, seterusnya. Okey, kat sini ada 3 ayat Al-Quran yang menolak sekularisme. Yang pertama surah Al-Rum ayat 33. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Dan kedua surah Al-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau menyembah dan beribadat kepadaku. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah membiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya. Kami saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Maksudnya dalam Islam juga sangat menolak fahaman ataupun ajaran sekularisme. Sebab dia ni sangat bertentangan dengan agama Islam. Okay, yang terakhir. Kesimpulannya, sekularisme adalah masalah kebudayaan barat yang menular ke dalam budaya dan kultur umat Islam. Sekularisme juga merupakan satu konsep yang asing dan bertentangan dengan agama Islam. Itu saja dan saya serahkan kepada Siti Farhana. Ya, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farhana binti Muhammad Husini. Saya akan terangkan pemikiran pluralisme. Okey, seterusnya Afiq. Okey, saya akan terangkan pengenalan tentang pluralisme. Okey, pluralisme ini berasal daripada perkataan yang diambil dari penggunaan bahasa Inggeris iaitu jamak plural yang bermaksud lebih dari satu. Okey, manakala ism yang bermaksud prinsip pergerakan ataupun kepercayaan. Maka di sini pluralisme boleh dimaksudkan dengan kepercayaan lebih daripada satu entiti yang mempunyai ciri-ciri yang berlainan. Pluralisme agama ini adalah fahaman yang menerima pelbagai agama. Ia juga boleh difahamkan sebagai seseorang yang memegang atau mempercayai lebih satu agama dalam satu masa. Selain itu, pluralisme agama ini menerima konsep pelbagai agama. Ini bermakna penunjang fahaman ini cuba meletakkan semua ajaran agama adalah sama kerana mereka percaya bahawa sumber kepada semua agama daripada Tuhan yang sama. Seterusnya, Afiq. Seterusnya adalah sejarah pluralisme. Okey, pluralisme agama adalah sebuah falsafah agama yang berasal daripada barat dan diperkenalkan secara sistematik oleh John Hick. Fakta sejarah membuktikan agama Kristian, agama dominan di barat sehingga timbul frasa barat Kristian. Falsafah pluralisme agama dari segi sejarahnya lahir dan berkembang dalam konteks barat Kristian.
Seterusnya, sejarah pluralisme dimulai dengan wujudnya sikap inklusivisme. Penganut gereja Roman Katolik mengamalkan sikap inklusif terhadap pegangan agama lain dan mengatakan yang bermaksud tiada keselamatan di luar gereja. Jadi mereka beranggap bahawa siapa yang menganut agama lain adalah lebih rendah darjatnya dan tidak selamat melainkan agama Kristian. Sikap eksklusivisme makin mendapat sambutan di khalayak ramai. Gereja bukan sahaja menjadi institusi agama Kristian, malahan bertanggungjawab melahirkan ideologi negara. Namun fahaman eksklusivisme ini telah melahirkan ketegangan dan peperangan dahsyat di Eropah. Maka di sini muncullah inklusivisme dalam pemikiran keagamaan di Barat sebagai reaksi terhadap kegagalan eksklusivisme. Seterusnya, perintis adalah Karl Rahner, merupakan seorang ahli teologi terkemuka yang membawa inklusivisme ini. Karl Rahner mengatakan bahawa orang-orang dari agama lain akan mendapat keselamatan dengan rahmat Tuhan walaupun kekal dalam agama mereka. Namun, fahaman ini juga masih tidak adil kerana masih menilai agama sendiri lebih unggul daripada agama lain. Maka terwujudlah pluralisme agama ini. Pluralisme agama ini telah menilai semua agama dari perspektif terbuka dan sama rata. Ajaran ini telah diasaskan oleh beberapa ahli teologi seperti John Hick, Wilford Canfield Smith. Seterusnya, sejarah pluralisme di Malaysia. Macam mana sejarah pluralisme ini boleh berkembang di Malaysia? Perkembangan pluralisme di Malaysia apabila datangnya dari pengaruh liberalisme di Indonesia. Ia bertambah hangat apabila kemunculan pluralisme ini ialah berkenaan dengan penerimaan pluralisme agama dalam ucapan Anwar Ibrahim yang bertajuk Religion Pluralism. Seterusnya. Ciri-ciri pluralisme. Yang pertama adalah mempunyai gerakan yang terancam. Di mana ia berlindung di bawah gerakan seperti global ethic, human right, interfaith dialog. Fahaman ini juga mempunyai jaringan yang luas dan hampir di seluruh dunia termasuklah Malaysia dan telah berakar umbi di Indonesia. Kedua, memperjuangkan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam beragama. Mereka beranggap setiap orang berhak untuk memberikan pandangan walaupun pandangan itu sebenarnya bertentangan dengan agama ataupun pandangan itu boleh menyakiti penganut agama lain. Seterusnya, ideologi dan fahaman pluralisme agama. Merupakan satu serangan mental dan penjajahan pemikiran yang berbahaya terhadap Islam serta penganutnya. Ia dilakukan secara halus untuk mengelirukan pemikiran umat Islam atas nama rasional, toleransi dan perpaduan. Pluralisme agama ini lebih cenderung meletakkan akal melebihi agama kerana akal dianggap sebagai berotonomi dan mampu menukar segalanya. Seterusnya, faktor-faktor penyebaran pluralisme. Ada 5 kat sini faktor-faktor penyebaran pluralisme. Yang pertama adalah penyebaran melalui media massa. Media massa ni merupakan teknologi yang penting dalam mencapai informasi kepada masyarakat. Yang pertama, kita tengok penyebaran medium melalui buku. Terdapat beberapa buah buku yang diterbitkan dan diharamkan untuk dijual dan disebarkan seperti buku Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam pada tahun 1949, Islam dan Pluralisme 2006, Fikih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis. Buku ini antaranya adalah mempunyai gagasan pemikiran yang mendukung fahaman pluralisme. Seterusnya, melalui majalah.
terdapat isi dalam majalah tersebut mengatakan bahawa semua agama adalah sama dan ia menuju kebenaran dan Islam bukan agama yang paling benar. Sebagai contoh, dalam majalah Gatra yang diterbitkan pada 21 hari bulan 12 2002 ditulis oleh Ulil Absar Abdallah. Okey, seterusnya penyebaran melalui akhbar. Okey, melalui akhbar antaranya Zainah Anwar di New Straits Times dengan tajuk Islam Religion Pluralism in Context. Artikel ini memuatkan pandangan peribadi penulis mengenai isu-isu pluralisme. Okey, seterusnya penyebaran melalui filem. Okey, dalam filem ni ia dapat dilihat dalam dua filem arahan arwah Yasmin Ahmad iaitu Sepet dan Gubra, di mana filem Sepet menceritakan tentang percintaan melibatkan dua agama, manakala filem Gubra dalam babak akhirnya menceritakan wujudnya kisah munajat doa seorang bekas pelacur berganti dengan selepas itu babak sembahyang di gereja dan di toko. Perkara ini telah dipersetujui oleh Faisal Tehrani yang mengatakan bahawa babak akhir ini adalah agenda interfaith yang bermaksud antara kepercayaan ala John Hick. Mesej ini menunjukkan secara halus di mana semua agama adalah sama. Seterusnya melalui medium internet. Okay, dalam era globalisasi, medium internet ni adalah medium yang terpantas untuk mengakses maklumat-maklumat dengan lebih pantas. Antaranya yang kita ada Facebook, Google, Instagram. Jadi dalam medium ini golongan pluralisme agama dapat menyebarkan maklumat-maklumat mereka. Okay, seterusnya penyebaran melalui kursus kepimpinan dan pengurusan. Okey, seterusnya kursus kepimpinan dan pengurusan yang asalnya dikesan mempunyai elemen pluralisme agama iaitu ESQ, kursus Emotional Spiritual Quieting yang berpusat di Jakarta dan diperkenalkan oleh Eri Ginajar Agustian. Sekejap. Halo. Ya. Semua rujukan ni dapat dekat mana? Ada senarai rujukan tak? Ada, Ustaz. Ada saya ambil daripada artikel, daripada kuis, daripada itulah. Kau tengok ada rujukan sebab banyak yang awak sentuh ni kontroversi semuanya. Tentang Ibrahim lah, tentang PS pula. Ada Ustaz, dia artikel ni saya ambil daripada kuis silap artikel tu. Okey. Okey, seterusnya ESQ ini telah tersebar di Malaysia melalui penubuhan beberapa pusat pengajaran. Okey, seterusnya penyebaran melalui badan bukan kerajaan NGO yang memainkan peranan dalam penyebaran pluralisme. Penyebaran ini dapat dilihat melalui Malaysia Interfaith Network. Malaysia Interfaith Network ini mempunyai 20 gabungan termasuk Konrad Adenauer Stiftung, Institut Kajian Dasar Akidi dan lain-lain. Okey, seterusnya fatwa fiqh. Seterusnya golongan penyebaran pluralisme. Okey, golongan penyebarisme ni antaranya yang kita tahu adalah Kerajaan Langit Ayah Bin yang diasaskan oleh Arifin Muhammad, mengajar bahawa semua agama adalah sama. Setiap orang berhak untuk mengamalkan agama dengan apa jua cara tanpa batasan. Seterusnya, Ayah Pin mendakwa dirinya mempunyai hubungan dan secara langsung dan dipercayai oleh pengikutnya yang menjadi penjemaah semula Yesus, Buddha, Shiva dan Muhammad. Seterusnya, penganut mazhab John Hick. Okey, menganjurkan semua agama mempunyai hak dan keistimewaan sama rata. Antaranya, Anwar Ibrahim dan Hashim Kamali merupakan sarjana yang terpengaruh dalam gagasan ini. Okay, seterusnya, fahaman the transcendent unity of religion. Okay, yang bermaksud Tuhan berada di titik puncak, semua agama mengalir di bawah titik puncak. Dalam pada yang sama, semua agama naik dari bawah ke atas dan akhirnya bertemu di titik puncak. Seterusnya, Islamic pluralisme. Pluralisme telah diperkenalkan oleh Osman Bakar. Ia telah diperkenalkan konsep di dalam karyanya iaitu The Quran on Interfaith. Okey, seterusnya.
Okey, fatwa berkenaan pluralisme. Okey, fatwa yang berkaitan dengan liberalisme. Fatwa hasil daripada keputusan Muzakarah ke-74 pada tahun 2006. Gerakan pemikiran liberalisme mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah. Dari aspek akidah, fahaman liberal dikatakan berpegang kepada konsep pluralisme. Seterusnya, Fatwa Pluralisme Agama Negeri Selangor. Pada tahun 31 Julai 2014, Kerajaan Negeri Selangor telah mewatarkan fatwa pemikiran pluralisme agama. Antaranya ialah yang pertama SIS Forum Malaysia. Dan mana-mana individu, penubuhan atau institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Seterusnya, nombor 2, mana-mana bahan terbitan yang berunsurkan kefahaman ini hendaklah diharamkan. Yang ketiga, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hendaklah menyekat laman sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, mana-mana individu yang terlibat dengan ajaran ini hendaklah bertaubat. Seterusnya, isu-isu yang berkenaan dengan pluralisme agama iaitu isu kebebasan beragama. Antaranya isunya adalah isu murtad. Contoh lain, Kerajaan Langit Ayah Bin. Kesemua isu ini berkaitan mengenai tuntutan hak beragama. Contoh isu murtad yang sangat terkenal Lina Joy. Di mana Lina Joy adalah golongan Islam liberal di Malaysia yang mendesak agama penganut Islam diberi hak murtad dari agama Islam. Bagi kelompok Islam liberal yang jahil, mereka berhujah bahawa hak untuk murtad adalah kebebasan beragama. Seterusnya, kalimah Allah. Isu ini berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah oleh masyarakat bukan Islam. Ianya menjadi bualan hangat apabila akhbar mingguan Khalid menuntut KDN iaitu Kementerian Dalam Negeri untuk membenarkan penggunaan kalimah Allah. Seterusnya, isu pengharaman yoga. Isu ini menjadikan perbahasan apabila fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia kali ke-83. Fatwa ini melarang Islam mengamalkan yoga kerana ia mempunyai unsur-unsur agama Hindu seperti amal fizikal, unsur-unsur keagamaan, mantra dan pemujaan bagi tujuan tertentu. Contohnya mendapat ketenangan, penyatuan diri dengan Tuhan atau tujuan lain. Amalan ini tidak sesuai dan boleh merosakkan akidah. Seterusnya, perkongsian perayaan raya secara beragama. Dalam isu ini, Fatwa Kebangsaan kali ke-68 pada tahun 2005 telah mengeluarkan garis panduan di mana orang Islam turut merayakan hari kebangsaan agama orang bukan Islam. Garis panduan ini dikeluarkan untuk digunapakai oleh masyarakat terutamanya untuk pemimpin agar dapat membezakan upacara yang bertentangan dengan akidah Islam. Seterusnya, perancangan penubuhan Suruhanjaya antara agama iaitu Interfaith Commission IFC. IFC ni nama asalnya adalah IRC iaitu Inter-Religious Council. Sebuah Suruhanjaya yang dicadangkan penubuhannya seperti sebuah badan berkanun yang mempunyai kuasa undang-undang yang boleh mengubah ajaran setengah agama. Seterusnya. Implikasi dan kesan fahaman pluralisme agama. Kita ada akidah, keutuhan umat dan sosiopolitik. Akidah iaitu menghakis kemuliaan akidah para penganut Islam, membuka pintu kesyirikan dan kekufuran. Fahaman-fahaman akidah atau nama Islam yang menyeleweng hendaklah ditentang. Seterusnya, keutuhan umat. Pluralisme agama ini bukan sahaja menghancurkan akidah, malah menghakis keutuhan umatnya. Selain itu, ia boleh menimbulkan krisis yang besar, mencetus pertelingkahan dan perselisihan faham Islam sesama Islam dalam bab akidah. Seterusnya, sosiopolitik. Umat Islam tidak lagi sensitif dan peduli tentang ajaran Islam. Seterusnya, maka agama sebagai salah satu benteng yang kukuh untuk sosiopolitik dapat dirobohkan. Untuk kesimpulan,
Okey, isu pluralisme ini tidak boleh dipandang ringan dan ianya adalah satu isu yang besar yang harus ditangani oleh semua pihak. Sebagai umat Islam, kita perlu berhati-hati dengan fahaman yang dicuba disampaikan oleh idea pluralisme ini. Selain itu, soal akidah, umat Islam merupakan perkara yang harus ditakani oleh semua pihak dan tidak harus menjadikan alat kepada umat lain untuk menyamaratakan taraf agama Islam seperti agama lain atas dasar kebebasan agama. Akhirnya, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam dan ianya sudah termaktub dalam surah Al-Imran ayat 19 yang bermaksud sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Okay, sekian daripada saya. Silakan, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Hannah dengan saudari Farhana dengan saudari Farida atas pembentangan. Dan hari ini saya nak bercerita berkenaan dengan pemikiran liberal ataupun Islam liberal. Kita tinggal Islam liberal sebelum tu kita akan masuk berkenaan dengan definisi. Saya membawa kepada 3 definisi. Secara asasnya apa maksud definisi liberal itu sendiri. Kalau kita lihat perkataan liberal ni dia berasal daripada bahasa Latin. Dan maksud liberal ni adalah dia daripada liberalis yang bermaksud adalah kebebasan ataupun sifat seseorang tu dia nak merdeka ataupun tak terkongkong dan sebagainya. Manakala maksud daripada perkataan liber tu sendiri adalah membuat maksud juga sebagai bebas dan tidak terikat ataupun terkongkong ataupun dengan mana-mana sama ataupun siapa-siapa lah. Dan maksud itu bermaksud liberal. Manakala liberalisme itu sama juga macam kita lihat ada pemikiran pluralisme, sekularisme, dia lebih kepada pemikiran lah. Kalau kita tengok dia adalah salah satu adalah falsafah ataupun pemikiran yang sangat penting di mana ia akan mencorakkan sesuatu peradaban. Kalau kita lihat liberalisme ni mulanya daripada barat lah. Orang-orang barat, pemikiran barat dan fahaman-fahaman mereka. Contohnya macam saya cakap, contoh-contoh pemikiran atau fahaman yang dibawa sampai sekarang adalah selain daripada liberalisme ada juga sekularisme, pluralisme ataupun humanisme. Dan liberalismenya adalah satu doktrin lah. Dia adalah fokusnya adalah satu doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan dia nak mengembangkan kebebasan seseorang individu tu sebagai fokus utama dalam bidang politik. Itu mana liberalisme ni fokusnya adalah politik lah dalam bidang politik. Manakala Islam liberal tu dia adalah satu aliran. Kalau kita tahu satu aliran pemikiran di mana ia mendekati kepada keterbukaan dalam berijtihad ataupun menyentuhkan suatu hukum ataupun kita berbincang yang melampaui tapi dia melampaui batas-batas agama yang telah disediakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu sumber-sumber utama kita lah, dua sumber utama kita. Sebelum saya masuk sikit sejarah sedikit berkenaan dengan liberalisme. Mana datangnya pemikiran liberalisme? Sebelum datang pemikiran liberalisme, dia datang daripada tamadun barat, tamadun dulu lah. Dia bermula dengan kemodenan serta ada juga fahaman-fahaman ataupun pendapat daripada masyarakat Islam ketika itu. Kalau kita lihat ketika tamadun barat terdapat seorang tokoh iaitu Samuel Huntington menulis satu karya berkenaan dengan liberalisme yang bertajuk The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. So kalau kita tengok daripada karya ni, masyarakat Islam berpandangan ataupun pandangan terhadap tamadun tamadun barat dengan falsafah pemikiran mereka ni, dia adalah salah satu cabaran terbesar kepada mereka berkenaan dengan falsafah ini, dan mereka ni menganggap dia dapat mengugat pandangan mereka daripada agama Islam itu sendiri. Buktinya kalau kita lihat, kalau kita kembali kepada dua kurun yang lepas di mana pemikir-pemikir Islam ni dia telah bergelut dengan persoalan-persoalan yang berhubung dengan Islam serta peradaban moden barat dalam hubungan atau penulisan-penulisan mereka. Contoh kalau kita tengok antara wacana ataupun mereka dulu berdebat ataupun wacana
pertembungan antara kemodenan dengan selari dengan Islam ataupun ini adalah antara wacana-wacana antaranya few subject around more passion and debate among the Muslim today than the encounter between Islam and modern thought. Ini adalah dua wacana yang dibincangkan antara pemikir Islam dengan kemodenan ataupun pemikir-pemikir daripada barat bertentangan dengan antara nak bezakan moden ketika itu dengan Islam ataupun tradisi Islam itu sendiri. Tapi sekarang kita lihat barat sudah mula meninggalkan modernis dan mereka bergerak ke satu langkah ke hadapan iaitu dalam sejarah tamadun Islam iaitu zaman pasca moden ketika ini. Inilah secara ringkas berkenaan dengan kalau kita tengok macam mana tamadun barat muncullah kemodenan dan sebagainya berkait rapat dengan masyarakat Islam. Dan kita teruskan kepada kemunculan aliran modernis Muslim. Kalau kita tengok pada abad ke-19, abad ke-19 dengan abad ke-20 muncullah kata pemikir Islam, para pemikir Islam yang secara umum yang bermula gerakan-gerakan modernis ni. Tujuannya untuk apa? Kalau kita lihat tujuannya aliran ni dibuat adalah untuk melakukan pembaharuan dalam pemikiran masyarakat Islam supaya apa? Dia nak membolehkan mereka ni bersaing dengan kemajuan yang dibawa oleh barat moden. Gitu. Dan antara pemimpin atau pemikir Islam ataupun kita panggil tokoh-tokoh yang terlibat dalam Timur Tengah, di bahagian Timur Tengah, antaranya adalah Jamal ad-Din al-Ghafani, Afghani. Silap je, Afghani. Dan Muhammad Abdul Rafiq al-Tahtawi. Kalau kalian lihat ada masa-masa tokoh-tokoh ni Farid al-Wajdi, Qasim Amin, Muhammad Ibnu Ali al-Sanusi dan terakhirlah Khairuddin al-Tunisi. Ini adalah pemikir ataupun tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan aliran modernis Muslim ketika abad ke-20 dengan ketika abad ke-19 dengan abad ke-20. Ini mulanya dekat yang macam saya cakap ya, lebih kepada Timur Tengah ataupun di Mesir lah. Dan dunia Islam lain selain itu adalah India lah. Kalau kita tengok pemikir-pemikir yang terlibat dari India ataupun kita lihat ada Syed Ahmad Khan pada 1817 hingga 1898. Selepas itu kita tengok Amir Ali pada 1849 hinggalah 1928 dan Abdul Kalam Azad pada 1888 hingga 1958. Inilah kita tengok secara ringkas bagaimana pemikir-pemikir macam mana kemunculannya aliran-aliran yang dipelopori oleh tokoh-tokoh yang terlibat. Dan ini yang kita lihat yang seterusnya adalah isu utama dalam aliran modernis ni. Ketiga yang kita lihat yang pertama adalah kalau kita tengok antara isu utama ataupun yang dibahaskan dalam golongan modernis ni, yang pertama kita tengok isu perubahan dalam agama yang dikenali sebagai dia berbincangkan antara debat tradisi dengan debat kemodenan. Macam mana dia nak, apakah perkara-perkara yang mereka nak mengekalkan agama ni ataupun apakah perkara yang berubah untuk kita berubah mengikut kemodenan zaman dan sebagainya. Adakah kita tetap dengan tradisi dan ataupun kita nak upgrade ataupun kita nak tambah baik mengikut peredaran zaman. Inilah isu utama yang dibincangkan. Yang keduanya adalah golongan modernis ni membuat perubahan dalam beberapa aspek kepercayaan dan amalan dalam Islam kita lihat. Dan seterusnya berlakulah antara hujah-hujah mereka yang kita lihat mereka ni memandang Islam ni bersesuaian dengan masa dan tempat, tapi ianya mampu menyesuaikan diri dengan ilmu-ilmu moden. Inilah hujah-hujah mereka berkenaan dengan aliran hujah mereka berkenaan dengan aliran modernis ni. Dan seterusnya kalau kita tengok rasional daripada isu utama dalam aliran modernis ni, kalau kita tengok mereka ni pertentangan mereka antara kemodenan dan Islam itu sendiri. Bukan kita perlu kalau kita lihat mereka ni kita ni tidak perlu menolak Islam tetapi kita perlu mentafsir ajaran Islam tu bersesuaian dengan kemodenan. So kita ni tak perlu tolak kalau kita nak berubah dengan aliran apa-apa, kita tak perlu tolak
ataupun asal usul Islam ni kita tak perlu tolak, tapi kita kena belajar ataupun menyemak semula tafsir-tafsir daripada ajaran Islam tu, adakah ianya bersesuaian dengan perubahan yang kita buat dan sebagainya mengikut kemodenan yang ingin dicapai. Inilah antara isu-isu utama. Dan yang terakhir adalah kalau kita tengok modernis Muslim ni, dia berpegang kepada pendirian mereka. Pendirian mereka bahawa ada perbezaan antara Islam yang sebenar dengan Islam yang ditafsirkan oleh ulama-ulama tradisi dahulu. Jadinya kalau kita tengok selain itu juga berlakulah ada syariah yang perlu dibuka semula kepada pentafsir baru yang membolehkan ia sentiasa segar dan bersesuaian dengan keadaan semasa. Ini lebih kepada ijtihad lah. Macam mana kita nak menyentuhkan hukum dan sebagainya. Inilah antara isu-isu utama dalam aliran modernis yang kita kena tahu secara ringkasnya. Jadinya kita nak masuk sedikit apa matlamat. Tadi kita dah cerita sedikit orang kata apa, sejarah ringkas secara ringkas macam mana Islam, macam mana Islam liberal itu datang dan dia membawa kepada orang kata aliran modernis dan sebagainya. Jadi kita tahu matlamat Islam liberal yang pertama, dia nak mengukuhkan kedudukan demokrasi melalui fahaman pluralisme, inklusivisme dan humanisme. Macam yang saya cakap tadi, macam yang tadi saudari Farhana ada sebut dalam fatwa, liberalisme ni asalnya adalah dia ambil daripada fahaman pluralisme dan sebagainya. Dan kedua matlamat adalah membangunkan agama atas dasar dia nak menghormati perbezaan agama itu sendiri. Dan yang ketiga matlamatnya adalah dia nak menyebarkan dan memperkenalkan agama dengan lebih terbuka dan lebih berperi kemanusiaan dan tak ada je. Tapi ada juga itulah matlamat yang dibawa oleh Islam liberal. Dan terakhir adalah dia nak menghalang orang-orang awam ni daripada terpengaruh daripada pandangan agama yang lebih kepada kekerasan. Jadi dia fokusnya adalah dia nak halang orang-orang awam ni daripada terpengaruh daripada agama-agama yang ada yang menitik berat kekerasan dan sebagainya. Inilah 4 matlamat yang kita dapat lihat daripada Islam liberal tu. Apa ciri-ciri Islam liberal yang kita tengok? Yang pertama, dia menolak autoriti agama itu sendiri dan berpegang kepada kefahaman kebebasan dalam ijtihad. Maksudnya diutamakan fahaman mereka, fahaman kebebasan daripada Al-Quran Sunnah itu sendiri. Kalau kita sentuh berkenaan dengan aspek Islam. Yang kedua, mendesak agar Al-Quran ni ditafsir semula tanpa terikat dengan tafsir ulama-ulama terdahulu. Ini adalah ciri-ciri Islam liberal yang kedua. Yang ketiga adalah menolak pelaksanaan syariat Islam. Dan keempat adalah gerakan modernisme untuk membebaskan semua masyarakat daripada kongkongan adat, resam dan tradisi. Ini adalah ciri yang keempat. Yang terakhir adalah gerakan emansipasi ataupun kita panggil adalah pembebasan wanita dan feminisme. So inilah 5 ciri-ciri yang kita lihat yang membawa kita tengok lebih kepada kebebasan. Kita tengok menjurus kita berbalik kepada maksud liberal itu sendiri adalah dia nak bebas daripada ataupun bebas tak terikat mana-mana. Dan inilah ciri-ciri yang membawa kepada terikat dengan maksud liberal itu sendiri. Kalau kita tengok Islam liberal pada aliran pemikiran sekarang, pemikiran kini, kalau kita tengok berlandaskan semangat pembebasan. Dan kalau kita tengok ada kadang-kadang di istilahnya sebagai kita panggil Islamic Protestantism. Ini kenapa dia jadikan tu ataupun dinamakan Islamic Protestantism ni, tujuannya untuk dia nak pembebasan umat Islam itu sendiri dari dibelenggu ataupun dikacau bilau ataupun didoktrin oleh fahaman ataupun kefahaman lama dan cekaman dominasi tafsiran golongan utama. Maksudnya kat sini dia nak pembebasan umat Islam ni dibebas lah dalam pemikirannya tanpa terikat dengan mana-mana tafsiran dan sebagainya ataupun fokus pada satu golongan, fokus pada satu ulama dan sebagainya. Dia nak bebas untuk merujuk pada ciri-ciri utama liberalisme itu sendiri. Dan kedua, kalau kita tengok, yang ketiga kita tengok asal aliran pemikiran liberalisme ni daripada Charles Kurzweil, iaitu dia adalah ahli sosiologi
dari University North Carolina, iaitu dia membukukan ataupun dia berjudulkan satu buku iaitu Liberal Islam, A Sources Book. Dalam buku Charles Kurzman ni, dia berpandangan bahawa idea Islam ni sudah mula dengan pandangan-pandangan pembaharuan pemikir-pemikir awal Timur Tengah ni. Ini dalam buku tu dia pandangan lah. Tapinya kalau kita lihat tulisan Charles ni, dia dipertikaikan oleh beberapa pemikir Islam. Apabila dia dapat lihat, dia memasukkan individu seperti kalau kita tengok Yusuf Al-Qaradawi. Kalau kita lihat Yusuf Al-Qaradawi ni, dia sebagai Islam liberal yang sedang dia kalau kita lihat Al-Qaradawi ni dia banyak bertentangan ataupun menghentam pandangan-pandangan daripada liberal Islam. Nah, itulah kita tengok bagaimana Islam liberal aliran pemikiran pada masa kini. Dan seterusnya, apa gagasan utama pemikiran Islam liberal ni? Yang pertama kita tengok berdasarkan sebelum tu, kalau kalian tahu, dekat Indonesia, wacana liberal Islam dah dijadikan satu wacana ataupun program-program yang sangat agresif lah. Dia kalau kita tengok kat Indonesia ni, dia tak heran lah aliran Islam liberal ni dia sangat pantas ataupun sangat cepat dia tersebar. Sebab apa? Di Indonesia, kalau kita bagi contoh kat Indonesia, mereka ni berkembang dengan satu kumpulan ataupun diorang buat satu pertubuhan, namanya lah Jaringan Islam Liberal atau kita panggil JIL lah. JIL ni didukung disupport ataupun dibantu oleh sebilangan pemuda-pemuda ataupun golongan-golongan muda yang hebat lah, yang dia mulakan penyebarannya macam yang tadi saudari Farhana kata, penyebaran pemikiran ni antara salah satunya penyebaran melalui internet. Mereka ni golongan-golongan muda ni dia menggunakan laman web lah yang lebih produktif, yang lebih efektif ni untuk menyebarkan fahaman-fahaman liberal yang kita tengok sehingga sekarang fahaman-fahaman liberal di Indonesia banyak dah disebarkan melalui antaranya radio, TV ataupun akhbar tu sendiri. Jadinya itulah yang dibawakan ataupun macam mana pergerakan aliran liberal ketika pada masa kini. Khususnya saya bagi contoh di Indonesia lah. Dan seterusnya kalau gagasan saya masuk semula tadi patah balik. Gagasan utama pemikiran Islam ni saya bawakan ada 5 gagasan. Kalau kita tengok daripada JIL lah, daripada Indonesia itu sendiri. Yang pertama, pemikiran liberal ni dia berbentuk keterbukaan pintu ijtihad itu sendiri dalam pelbagai bidang termasuklah bidang akidah dengan ibadah. Yang kedua, gagasan yang dibawa adalah penekanan kepada semangat religion, etnik ataupun bukan kepada literal buku teks. Maknanya dia lebih pada agama fahaman tu berbanding daripada buku teks ataupun bacaan, buku-buku bacaan. Dan yang ketiga adalah kebebasan yang relatif, terbuka dan plural lah. Dan yang keempat adalah pemihakan kepada golongan minoriti dan yang tertindas. Dia utamanya orang-orang yang tertindas, orang-orang yang ditindas. Itulah orang kata utama ataupun target utama dalam Islam liberal. Dan yang terakhir, kebebasan beragama dan kebebasan kepercayaan. Inilah kita risaukan ketika ini. Dan yang seterusnya adalah kekeliruan. Terdapat beberapa kekeliruan yang telah dibawa oleh kelompok Islam liberal pada masa kini. Antaranya kalau kita tengok, mereka ni membuka ruang tanpa had, unlimited tanpa had dalam pentafsiran agama dan menganggap kesemua tafsiran ini sebagai benar. Mana tak ada tapisan. Kadang-kadang kalau kita pun contoh kalau kita nak sebarkan suatu perkara, kita kena tapis dulu kan. Adakah benda ni betul ke tak? Tapi dalam ketika zaman sekarang ni berlaku banyak tafsiran-tafsiran yang tidak ditapis. Kadang-kadang ada yang melencong ke yang boleh mengubah akidah kita. Tapi mereka ni menganggap semua tafsiran tu sama ataupun benar gitu. Dan seterusnya berlaku golongan yang telah menisbihkan ataupun menisbahkan tafsir, menentukan pentafsiran agama dan dia menolak kewibawaan ataupun authority yang telah terbina dalam tradisi Islam itu sendiri. Maknanya daripada tokoh-tokoh Islam lama, mereka tengok kalau
tafsiran tu tak kena pada sekarang, pada masa sekarang, kemodenan sekarang, mereka tidak terima. Orang kata tak relevan lah pada masa yang. Tapi kita sebagai seorang Muslim, kita kena tengok, kita kena ijtihad tafsiran tu, kita kena cek balik, semak semula adakah benda tu berpandukan dengan sumber utama kita Al-Quran dan Sunnah kita kan. Dan ketiga, kekeliruan hasil ni, kalau kita tengok masyarakat Islam ni akan dididik dengan asas agama yang meyakinkan, tetapi mereka ni kembali keliru dan goyang dalam akidahnya. Kita tengok dalam secara luaran, kita tengok asas agama ni makin yakin ramai yang rujuk dan sebagainya, tapi dalam dalaman kita ni goyang ataupun kita keliru. Adakah tafsiran yang dibawa oleh Islam liberal ni adakah benar ataupun di sebaliknya? Itu yang isu yang pertama ataupun kekeliruan yang pertama yang saya usul. Yang kedua, kita sentuh berkenaan Islam dalam isu ni ataupun kekeliruan yang kedua ni, kita keliru Islam merupakan adakah agama bebas, pembebasan. Kalau kita tengok, kalau kita lihat Islam ni hadir dengan misi itiklahnya ataupun huriyahnya untuk membebaskan manusia daripada pengabdian yang tulus kepada Allah. Ini adalah isu kekeliruan yang dibawa oleh Islam liberal. Dan kedua adalah kebebasan yang dibawa oleh Islam, bukan sahaja ataupun bukan dengan cara merungkai apa yang telah disusun rapi oleh agama melalui pentafsiran yang dibawa oleh ulama-ulama Islam. Inilah dua kekeliruan yang dibawa oleh yang berlaku kepada Islam liberal ketika inilah. Yang pertama saya bawakan kepada macam mana fahaman ataupun akidahnya sendiri, membuka ruang dan sebagainya. Yang kedua, dia perpandukan Islam ni menyoalkan ataupun mempersoalkan Islam ni adakah merupakan agama pembebasan dan merungkai pentafsiran dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah jadi dalam Islam tu mesti bersifatkan islahi, iaitu kita tengok pembebasan dari keburukan kepada kebaikan. Inilah dua kekeliruan yang saya bawa, dan yang saya simpulkan tajdi atau kita menentukan kita betul balik niat kita ataupun islah kita dalam Islam ni. Dia boleh datang dalam dua makna. Pertama, membawa pentafsiran yang segar dalam halal agama. Yang kedua, kita membawa kepada kefahaman umat Islam tu kepada pemikir tradisi ulama silam dengan pendekatan baru. So bermaksud kat sini, kalau kita nak menentukan tafsiran atau menentukan pemikiran ni, kita kena ada dua cara lah. Maknanya kita tak spesifik pada satu. Yang pertama, kita macam saya cakap, kita boleh bawa pentafsiran tu melalui dengan halal agama, ada kaitan ke, bersumberkan, cek balik, rujuk balik Al-Quran Al-Sunnah, boleh ubah atau tak, ijtihad kita dan penting. Dan kedua, kita lihat usaha atau cadangan yang boleh dilakukan oleh ulama ataupun pemikir intelektual pada masa kini untuk memastikan matlamat tradisi Islam tu ada 4 cadangan. Yang pertama, mungkin menyebitkan siri buletin berkala dan konsisten dengan memperkenalkan idea-idea besar ulama-ulama yang lepas ataupun ulama-ulama silam yang lepas. Yang kedua, menganjurkan seminar ataupun diskusi ilmu yang sangat serius yang berkaitan dengan isu tradisi ni dan kemodenan itu sendiri. Dan ketiga, menganjurkan kursus pembacaan macam teks-teks yang sangat penting dalam tradisi Islam tu, supaya masyarakat sekarang ni dapat tahulah Islam ni macam mana pergerakan ataupun pemikiran ketika zaman dahulu kan. Dan yang terakhir adalah mengedit semulalah serta menterjemahkan karya-karya agung dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu ataupun bahasa yang mudah kita faham. Kadang-kadang rakyat Malaysia ni, saya fokuskan dekat Malaysia, kadang-kadang kita majoriti yang faham bahasa Melayu. So kita tafsirkan atau kita editkan balik atau kita menterjemahkan karya-karya daripada ulama-ulama silam dengan ulama moden tu supaya kita faham apa yang nak disampaikan. Kadang-kadang tafsir-tafsir kadang-kadang bahasa Arab kan dan sebagainya. Memerlukan kata cabaran juga cabaran utama. Inilah usaha ataupun cadangan yang boleh kita lakukan oleh ulama-ulama atau pemikir intelektual pada masa kini. Inilah kalau tanpanya ada usaha ini, kita tak dapat membendung Islam liberal ni. Mungkin antara, kalau kalian tahu isu-isu Islam liberal ni, antara yang paling besar adalah pertukaran agama tu sendiri kan. Macam isu kad IC pengenalan
Islam tu bertukar. Inilah antaranya dia berlaku kekeliruan agama ataupun dia tak kebebasan terlampau obses ataupun kebebasan agama itu yang diterapkan. Itu saja daripada saya tajuk bahagian Islam liberal. Tanya, Alhamdulillah. So, kawan-kawan ada nak tanya soalan? Kawan-kawan sila tanya. Kita ada 3 tajuk. Jangan keluar dulu daripada ni. Iaitu pemikiran sekular, penggerak pluralism dan juga Islam liberal. Kenapa saya masukkan dalam perkara ini dalam pelbagai agama? Tak ada masalah sebab ini adalah di antara perkara-perkara yang sebelum kita buat dialog antara agama, perkara-perkara yang betul perlu selesaikan dan kita pemikiran dan kita tengok cara berfikir. Okey, kita mula daripada ada siapa nak tanya? Kumpulan ni, silakan. Susah sangat Ustaz tajuk Okey, tajuk ni penting. Penting kerana kita sedang berhadapan dengan cabaran semasa yang amat luar biasa. Dalam kita duk cerita tentang perbandingan agama dan juga dia semua berasaskan pada akidah pemikiran tentang ketuhanan, tentang kehidupan manusia dan sebagainya, apa yang kita lakukan. Walaupun pluralism, sekularism dan juga liberalism ini bukan satu agama tapi satu pemikiran. Kita kena buat perbandingan kerana pemikiran ini juga ada di kalangan agama-agama lain. Ada sahaja agama Hindu yang pluralism, agama Kristian yang pluralism, yang liberal dan juga yang sekular. Itu kena clear. So, masalah ketiga dia pemikiran ini wujud dalam semua agama yang ada di dunia ini. Okey. Kemudian yang kedua, kita nak tengok ni. Cuba anda tengok yang pertama Syah, ada beberapa pertanyaan ni. Yang tadi, sekularism. Okey. Terus. Oh, sebalik. Kita kena tahu ketiga-tiga pembentangan kawan kita tadi ini berkaitan pemikiran ni ialah akidah dan pemikiran. Pemikiran ni dia keluar hasil daripada akidah, kefahaman yang ada dalam hati kita, maka keluar pemikiran tu. Apa yang kita tertanam, apa kita belajar dulu, maka dia akan wujud satu kepegangan. Sebab itu bila kita bertentangan dengan perkara itu dipanggil jenayah. Sebab itu ada jenayah syariah, jenayah akidah. Ketiga-tiga yang kita bincang ni dia tidak terlibat langsung dalam jenayah syariah. Dia ada jenayah akidah. Jenayah akidah, mahkamah dia dekat akhirat. Tak ada mahkamah dunia. Sebab hanya dia dan Allah tahu sama dia betul ke tak betul. Hanya dia dan Allah saja yang tahu pemikirannya betul ke tak betul. Jenayah akidah dipanggil. Jenayah syariah, zina, apa mal ke apa lain, itu jenayah syariah yang mana kena pergi mahkamah syariah. Tapi dalam isu ini ialah pemikiran dia berkaitan dengan akidah dan pemikiran. Dan sebab itu tidak ada sebarang yang dilakukan kerana dalam mahkamah syariah, namun mahkamah syariah bukan mahkamah akidah. Jadi dia dipanggil ini sebagai jenayah akidah. Kesilapan pemikiran ini. Itu kena clear, kena clear dalam kepala kita. Sebab isu akidah adalah isu yang amat rahsia dan hanya Allah sahaja yang tahu. Sebab tu Nabi Muhammad tidak menghukum orang munafik yang ramai di kota Madinah. Ramai saja orang munafik. Tak tahu munafik ini adalah berpura-pura dia tak Islam. Orang munafik tidak Islam. Tapi kenapa Rasulullah masih lagi melayani mereka sebagai saudara Islam? Sebab jenayah akidah kita tak boleh nilai. Itu kerja Allah Ta'ala. Walaupun Rasulullah dan Ibn Abbas nak boleh kenal orang munafik, ada tertulis satu di dahi dia. Yang mereka berdua je boleh nampak. Sahabat lain tak nampak. Kemunafikan seorang itu. Tapi bila apa yang dibuat oleh Ibn Abbas, Rasulullah tetap kawan. Rasulullah tidak membunuh mereka. Kenapa? Kerana akidah ini adalah sesuatu yang rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena clear. Okey, sekejap lagi. Sebab kita ada kelas lagi pukul 11 ni lebih ni kan.
Kita kena faham tentang lakum dinukum waliyadin. Atas engkau agama engkau, atas aku agama aku. Perbezaan cara berfikir harus dibezakan dengan akidah dan pegangan. Pegangan atau akidah yang betul akan menjelmakan pemikiran. Okey. Akidah yang benar akan menjelmakan pemikiran. Akidah yang salah akan menjelmakan pemikiran dan perbuatan. Orang yang, minta maaf, orang yang merokok, orang yang isap dadah dan sebagainya, dia tahu. Dan kalau dia tahu Al-Quran menjelaskan, janganlah terluka anfusakum ila tahlukah, jangan kamu letakkan diri kamu dan kawan kamu dalam kebinasaan. Jadi apa-apa aktiviti yang menyebabkan merosakkan tubuh badan itu adalah benda yang salah di sisi agama Islam. Orang yang ada akidah benar, betul, okey, kemudian ada pemikiran dan timbul perbuatan. Kalau dia masih merokok lagi, maknanya dia ada masalah akidah tu, masalah keyakinan. Tapi kita tak boleh terus kafirkan dia, tak boleh. Kita tak boleh kata dia salah, sebab itu perbuatan dia merosakkan tubuh badan dia yang milik Allah Ta'ala itu kan bahasanya kurang hajar kan. Jadi pemikiran dia pemikiran salah. Dia sembahyang 5 waktu. Dia ahli sufi, berzikir 1000 kali. Puasa, zakat. Tapi tindak tanduknya itu, perbuatannya itu melambangkan ada sesuatu yang tak habis yang ada dalam pemikiran mereka. Jadi kita bukan, sebab itu saya cakap tadi, kita ni telah dipecahkan pada 3 jenis orang Islam. 4 jenis orang Islam. Orang Barat telah membuat kajian dan dipecah-pecahkan orang Islam ini kepada 4 bahagian. Iaitu Islamic traditionalist, modernist, fundamentalist dan juga sekularis. Semua orang Islam. Semua mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia sekular. Apa maksud sekular? Dia jadi pemimpin tapi makan rasuah. Dia jadi pemimpin tapi tak jaga aurat. Itu Islam, orang Islam. Tapi dia macam sisa Islam kan. Dia kata, oh sembahyang hanya tutup aurat ketika solat saja. Tapi di luar solat itu boleh buka. Kata rambut ni adalah kurnia Allah Ta'ala. Kenapa kita nak simpan? Kita kufur nikmat, kita kena tunjuk kat orang. Ini cara berfikir sekular. Contoh. Ini maknanya, kita tak boleh, maknanya itu, bukan tu macam mana kita nak melawan pemikiran-pemikiran ni. Itu contoh. Yang kedua, ni ramai saja. Berapa ramai negara-negara yang, okey, kalau gitu, negara kita ni negara Islam ke apa? Kita nak anggap negara kita negara sekular ke negara Islam? Siapa boleh jawab? Negara kita negara Islam ke negara sekular? Siapa nak jawab? Ada? Sekular. Jawab. Sekular. Sekular? Ya ke? Habis ulama' jadi pemerintah ni. Demam. Negara Islam. Sebab itu kita kena bezakan antara negara orang Islam dengan daulah Islamiah. Negara kita ialah negara umat Islam. Sistemnya belum cukup Islamik. Sistemnya masih perlu dibaiki. Islamik menunjuk kepada berpandukan Al-Quran. Saya takut saya mengambil masa yang panjang. Berpandukan Al-Quran dan Sunnah, macam perbahasan yang panjang. Perbahasan yang cukup panjang. Jadi, memang Islam adalah agama rasmi di Malaysia ini. Maknanya dalam acara-acara rasmi, ritualnya mesti ritual Islam. Tak boleh ritual yang lain. Ada baca doa, ada ngaji Quran, itu ritual. Tetapi dia tidak merujuk pada sistem, itu sistem Islam. Sebab itu dalam buku yang tulis Islam di Barat, Muslim di Timur. Kita kena bezakan antara Islam dan Muslim. Al-Abduh ketika daripada berjejakkan kaki di Mesir, dia kata, aku melihat ramai orang Islam di Mesir, tetapi aku tak nampak pun Islamnya. Aku lihat Islam di Amerika, tapi aku tak nampak orang Islam di Amerika. Apa maksud orang Islam dengan Islam? Islam adalah sistem, dustur. Orang Islam, orang Islam. Cuma Malaysia ini kita boleh anggap sebagai
negara orang Islam. Negara orang Islam. Okey. Itu kena clear dulu. Sebab kita tak nak nanti ada berlaku permasalahan. Kemudian tradisionalis orang-orang yang ni gulungan-gulungan yang dipanggil kaum tua lah. Tak nak bank ini bank ni apa, tak ada dalam Islam. Jangan guna bank, jangan guna duit, kita kena guna emas. Nak bayar zakat dengan beras, jangan tukar duit. Ini tradisionalis, dia guna kitab kuning. Kemudian golongan modernis yang dia menerima kemodernan yang ada. Dia ada bank, dia guna duit, tapi orang Islam juga. Sama-sama sembahyang jemaat. Dia tak terima fiat money, tapi dia guna duit apa ni, daripada emas. Ada. Dan golongan fundamental ni ialah basic. Dia mana jenis asas-asas Islam yang kukuh. Kalau negara Islam ni mesti hudud wajib. Kalau tak ada hudud tu bukan negara Islam. Islam ni mesti semua pakai tudung. Kalau tak ada pakai tudung semua dia masuk pada fundamental. Mesti kita punya perlembagaan Al-Quran dan Sunnah. Selain Al-Quran dan Sunnah, maka ini bukan negara Islam. Itu yang kita berpegang pada fundamental. Masalah ni ialah ketiga kumpulan ni telah digaduhkan oleh orang Barat. Dan akhirnya orang Islam ni terpecah pada 4 bahagian. Orang Islam tradisionalis, orang Islam modernis, orang fundamentalis, dan orang Islam sekularis. Kalau Islam sekularis ni banyak, kata dia Turki, tapi sekarang alhamdulillah Turki dah selesai. Fundamentalis ni Islam yang banyak berada di macam orang Wahabi dan sebagainya. Orang tradisionalis ni yang berpegang pada orang-orang kitab kuning dan sebagainya. Ini Ahli Sunnah wal Jamaah dikatakan begitu, iaitu kebanyakan di kawasan Kota Timur dan sebagainya. Dan orang-orang modernis ya, orang Islam yang sekarang ni dah mula maju lah. Ada macam Dubai dan sebagainya. Jadi ini di antara contoh. Dalam isu maka apabila percampuran ini berlaku, maka muncullah istilah-istilah Islam liberal, sekularis dan juga liberal muncul. Oleh itu peranan kita sebagai pelajar, sebagai ahli akademik pada hari ini ialah jangan suka label seseorang itu sebagai liberal atau pluralis dan juga sekularis. Sebab hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati mereka. Sebab kita berada di zaman the age of fitan, kita berada di zaman fitnah. So, kenapa saya kaitkan? Kerana contohnya, kalau kita nak buat dialog antara agama, katakanlah kita nak buat dialog antara agama, maka kita akan dianggap sebagai liberal. Apa Ustaz Razak, orang liberal, dia nak kawan dengan Dr. Guna. Dia kata dia ngeteh dengan Dr. Guna. Dia berbual dengan Dr. Guna. Contoh kat sini kan, kita panggil Dr. Guna bagi kuliah pada pelajar-pelajar mengenai Islam. Ini Ustaz Razak liberal. Sedangkan kita nak tengok dia cerita apa. Dia nak cerita bukan dia cerita agama. Mungkin tak cerita mungkin cerita tentang teknologi. Wallahualam. Atau kena. Lepas tu penampilan yang pelbagai ini pertama sekali kita sebagai orang Islam kena selesaikan masalah kita dengan orang Islam, jangan sampai baru kita boleh dialog dengan orang agama. So kemunculan keempat istilah dan juga 3 golongan ini haruslah diraikan, mesti dasarnya akidahnya kena clear. Pertama, qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini settle tak settle? Bab ni settle, okey, syahadah dia kita kena clear. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam konteks menterjemah syahadah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala, dan aku bersaksi bahawa nikmat itu Allah Ta'ala. Dalam konteks menterjemahkan dalam solatnya, dalam zakatnya, dalam hajinya, dalam puasanya, dalam membina ukhuwah dan sebagainya, itu harus dan mestilah berdasarkan fiqhul waqi'. Nanti yang kita bincang fiqhul ta'ayyush dan sebagainya, supaya akhirnya saya nak muncul setelah anda keluar daripada kelas ini minggu depan habis, anda sebagai guru dengan pelajar yang bersedia menghadapi cabaran di masa akan datang, di masa kita pada ini, dan anda jadi orang yang tidak cop seseorang itu, ini sekular, ini liberal, ini. Sebab bila kita cop itu seolah-olah aku Islam, kau tak Islam. Kita nak yang takfir, mengkafirkan orang dan sebagainya. Dan kita akan bincang dan saya akan detailkan lagi. Jadi maknanya 2 perbincangan pada minggu depan adalah saya punya slot kesemuanya. Saya nak bagi anda clear
Cuma ada dua tajuk saja akan keluar peperiksaan. Yang lainnya adalah soalan-soalan yang sebelum-sebelum ni. Okey, kemudian isu Lina Joy contohnya, Lina Joy. Tanpa saya berpanjangan lagi, sebenarnya kita jangan tengok sesuatu isu di atas kertas saja. Dia banyak layer-layer kat bawah. Ini panggil the age of fitan, zaman fitnah. Sebab bila kita faham layer kat bawah yang menggelapkan tangan kita yang tak nampak ni, baru kita akan terlepas dari fitnah. Kebanyakan kita tengok depan, habis. Tapi saya tak boleh bincang pada hari ini. Kita akan bincang pada saya mungkin bila saya tidak boleh rakam. Sebab bila saya akan rakam, tapi mungkin dalam Facebook tu saya tidak boleh publikkan. Kerana seandainya dia didengar oleh orang luar, atau ni saya takut nanti dia akan mengundang lagi permasalahan kerana orang manusia ramai tak faham. Kalau orang kampung dengar cakap saya ni, Ustaz Razak ni liberal ni, sekular ni kan. Jadi dia kena orang berilmu, orang yang contohnya ahli akademik, dia faham pemilihan. Sebab tu saya tanya kenapa bila ada keluar nama Ana Ibrahim, ada keluar nama Osman Bakar, ada keluar nama Hambali Kamali, Mukhlis Majid, apa semua ni. Ini semua adalah kita kena clear satu persatu. Sebab bila kita faham sekelas ni semua, seperti itu fiqh ta'ayush, fiqhul waqi', fiqh muazzad dan sebagainya, akhirnya kita dapat membezakan bahawa ketika kita beraksi sebagai pendakwah, fiqhnya berbeza. Ketika kita beraksi sebagai mufti, ayatnya berbeza. Ketika kita beraksi sebagai seorang ahli politik, ayatnya berbeza. Ketika kita beraksi sebagai seorang pensyarah, ayatnya berbeza. Kenapa? Kerana fiqhul waqi', kerana memahami setempat kita nak tuju matlamat yang mana. Dan semua ini menuju kepada Allah yang satu, iaitu li'ila'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimah Allah dan mencari keridaan Allah SWT. Dan akhirnya sebenarnya yang benar hanya Allah Ta'ala. Kita manusia sekadar berikhtiar. Dengan bacaan-bacaan kita nampak jalan ini paling baik dalam untuk memajukan umat dan agama. Itu ijtihad kita. Adakah benar? Yang benar hanya Allah Ta'ala. Kena clear. Cara tindak tanduk kita, orang cara berpolitik dan sebagainya, semua nak menuju iaitu mencari keridaan Allah Ta'ala, nak masuk syurga, nak angkat Islam. Semua ijtihad masing-masing. Yang benar siapa? Allah Ta'ala. Adakah cara A bergerak itu benar? Itu hanya Allah tahu. Adakah cara saya benar? Hanya Allah tahu. Sebab masing-masing berijtihad. Jadi bila nanti kita keluar, bila kita berdepan dengan orang bukan Islam yang kritik kita dengan kata orang Islam begini, kita dari kepala kabut. Kita tak tahu. Tapi bila kita faham benda ni, bila dia kritik dengan orang-orang Islam yang lain, kita ada masalah sebab kita dah tahu mereka boleh bercakap dengan fiqh mereka, dan kita boleh berdepan dengan orang bukan Islam dalam konteks bukan nak bergaduh, tetapi nak menjernihkan keadaan supaya mereka memahami Islam, dan kita pun memahami juga agama-agama itu yang juga diserang oleh secularism, liberalism, dan juga kita tengok orang Sikh pun dah jambang, orang India pun dah makan daging sekarang ni. Ramai je, jadi kita tahu ada something. Jadi dia pun tengah pening dengan agama dia, dan kita akan akui juga ramai yang tak faham tentang agama. So bagaimana kita bukan nak cantumkan agama, tak boleh. Lakum dinukum waliyadin, tetapi kita nak pastikan bahawa sebenarnya bila kita berdepan, ini ialah misi kita misi dakwah. Kita nak membuka pintu cahaya, dan akhirnya golongan bukan Islam itu, kalau pun dia tak masuk Islam, dia tahu bahawa begini Islam, sebab hidayah kerja Allah Ta'ala. Ini adalah kerja Muhammad SAW. Walaupun kita engineer, walaupun kita guru, kerja utama kita ialah ajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Jangan ingat ajak kebaikan mencegah hanya pada orang Islam, tetapi juga orang bukan Islam. Maka kita kena ada skill untuk bertemu dengan mereka. Wallahu alam. Ada soalan sebelum kita tutup? Ada soalan? Tak ada, Ustaz. Itu hantar. Orang lain? Oh, tak ada. Ustaz, kuis minggu depan, Ustaz? Ada kuis kan? Minggu depan.
Pukul 2 kan? Pukul 2. Tak ada Ustaz hari ni. Oh, ini tak ada? Tak ada. Sekejap, Saya sekejap, tengok jadual Ustaz.